Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Izzat di atas pimpinan doa tadi. Okey, untuk tidak melengahkan masa, so meeting kita malam ni terbahagi kepada dua bahagian ya. Yang pertama info produk dan yang kedua adalah info bisnes. Jadi untuk info produk pada malam ini, okey, akan dibentangkan oleh Nur Haslinda ya. Sajuk yang dipilih adalah fiber, lacto, pollen dan soya. So, Linda, dipersilakan. Okey, terima kasih pengacara majlis. Saya share dulu slide ya. Boleh. MC nampak tak? Nampak, Okey. tapi masih lagi, dia belum lagi apa tu? Oh, okey. Slide show kan? Okey, sekejap Belum selesai ya. Okey. Alright. Okey. Terima kasih banyak Puan Pengacara Majlis, Senior Vice Manager Puan Nuraini. Yang saya hormati Gold Diamond Kak Ina, upline saya Puan Diamond Puan Yuliani dan juga Cik Is, barisan leader di bawah kendalian Kak Ina di Syongho. Juga saudara-saudari yang saya hormati yang hadir untuk Zoom kelas kita pada malam ni lah. Bersyukur sebab saya dapat bersama-sama dengan saudara-saudari pada malam ni. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Haslinda binti Abdullah. Saya sebenarnya bekas penjawat awam lah. Saya telah memohon bersara awal pada tahun 2022. Masa tu usia saya berumur 47 lah. Setahun ni bakal berumur 49. Reason nak bersara tu sebenarnya nak fokus kepada anak-anak dan keduanya untuk fokus kepada kesihatan. Sebab ialah bila dah meningkat usia ni sebenarnya banyak sakit yang kita dah rasa lah. Di samping kerja yang stres dan juga persekitaran yang pada saya tak menyumbang kepada kesihatan yang lagi baik lah. Jadi bagaimana saya boleh bersama dalam Syongho ni, perkenalannya sebenarnya bersama saya mencari kopi yang sihat. Jadi bila search dalam FB tu terdapatlah info berkenaan kopi CEO kan. Sebab kalau di luar sana tu kopi banyak yang menggunakan trans fat, tapi kopi CEO ni dia special sikit. Dia ada santan kelapa lah, minyak kelapa. Jadi dari situlah saya kenal Syongho melalui Puan Yuli, upline saya. Dan saya juga cuba menggunakan produk Syongho bermula tahun 2021 tu. Cuma saya tak konsisten, saya on off. Jadi tahun lepas, 2023, hujung tahun lepas, saya memutuskan untuk menggunakan produk Syongho secara serius lah. Di samping cubalah untuk menjadikan Syongho ni sebagai satu sumber ekonomi kepada keluarga. Okey, malam ni tajuk saya adalah sebenarnya fokus kepada set perut, iaitu produk lactoberry, fiber, soya protein dan juga pollen. Okay, topik yang kita akan cover pada malam ni adalah pertamanya, sebelum tu ialah saya baru lagi so mohon maaf lah kalau ilmu yang disampaikan ni setakat yang basic saja ke kan. So saya cuba yang terbaik lah. Yang pertama topiknya adalah fakta tentang usus. Keduanya keperluan asas untuk gastro usus yang sihat. Ketiganya bila kita dah tahu gastro usus tu bagaimana nak sihatkan gastro usus tu, bagaimana pula kita nak mula. Keempatnya keistimewaan produk, iaitu produk lactoberry, Jiahu fiber, Jiahu soya protein dan juga Yunqian pollen. Okay, saya teruskan kepada slide berikutnya. Okey, di sini kalau saudari tuan-puan semua lihat di gambar rajah ni, ini adalah gambar rajah usus. So kalau kita lihat dia punya gambar rajah ni, dia sangat menyerupai otak kita lah usus ni. Sebenarnya usus ni kita panggil juga sebagai otak kedua ataupun second brain. Kalau fungsi usus ni, kalau otak tu dia lebih kepada
bagaimana nak kawal minda kita, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana nak menggerakkan motor skill yang ada dalam badan kita. So itu adalah fungsi otak lah. Tapi untuk fungsi usus ni lebih kepada bagaimana kita nak kendalikan emosi lah. Sebenarnya kedua-dua ni dia saling terkait. Jadi memang pentinglah usus ni bagi tubuh badan manusia lah, nak memastikan dia sihat. Okay. Yang keduanya, organ imun terbesar dalam tubuh manusia. So maksudnya sistem pertahanan badan kita ni banyak berada di dalam imun pula, dalam usus kita. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan imuniti yang baik, imuniti yang tinggi itu bukan tinggi yang terlebih tinggi lah, maksudnya sistem imun yang kuat, kita kena pastikan kita punya usus ni dia peringkat yang terbaik lah, yang sihat. Maksudnya dia dapat berfungsi pada tahap optimal. Okay, seterusnya usus ni tugasnya adalah mencerna dan menyerap makanan. Sebab maksudnya di sini kalau makan yang kita masukkan ke dalam badan kita tu, so peringkat akhirnya adalah di usus ni tadi. So kalau katalah tugas mencerna ni maksudnya untuk memudahkan molekul yang besar tadi tu menjadi molekul kecil, dan seterusnya bahan-bahan buangan tadi tu yang tidak diperlukan oleh tubuh badan dapat dikeluarkan. Jadi usus ni lah yang berfungsi, dan juga sekiranya ada keduanya, dia menyerap makanan daripada makanan yang kita masukkan. Maksudnya di sini makanan suplemen kesihatan yang terbaik pun yang kalau kita masukkan ke dalam badan tapi usus kita tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak dapat mencerna dengan baik. Jadi dia tidak boleh nak menyerap makanan yang kita masukkan tadi itulah. So kita perlu menjaga kesihatan usus kita ni. Dan seterusnya 70% sistem imun ada di saluran gastro-usus. Okey, saluran gastro-usus ni maksudnya dia bermula dari mulut saat kita masukkan makanan ke dalam mulut tu sehingga ke dubur. So memang dia mewakili 70% sistem imun yang terdapat dalam keseluruhan badan kita. Jadi kalau kita nak tahu, kalau kita nak kekal sihat, so sebenarnya dia bergantung, memang prioriti dia, keutamaan dia kepada usus kita tadi tu, ataupun saluran gastro-usus kita tadi tu. So kalau saluran gastro-usus kita tadi ni tak sihat, banyak masalah, tidak berfungsi dengan baik, so dia akan memberi impak kepada kesihatan keseluruhan badan kita lah. Okey, fakta seterusnya yang kelima, panjang usus manusia tu setinggi 3 bangunan 3 tingkat. So maksudnya sangat panjang usus kita. Jadi memang sangat hebatlah ciptaan Allah ni, di mana terbayangkan bangunan 3 tingkat tu sangat tinggi. Bagaimana dia boleh berada dalam tubuh badan kita kan. Jadi memang kita sangat kagumlah ciptaan dia, dan juga dia punya keluasan tu dia seluas dua kort tenis. Adalah tinggi, dan second ni pula dia sangat luas. Jadi nak menjaga yang ni sebenarnya dia tidaklah mudah. Maksudnya macam mana? Maksudnya dia punya keutamaan tu untuk menjaga usus kita ni, nak menentukan kita kekal sihat ni, sebenarnya keutamaan dia kepada usus kita ni. Macam itulah. Seterusnya, umur fizikal manusia sepatutnya bersamaan dengan umur usus. Seperti yang kita maklumkan awal tadi tu, fungsi usus ni adalah untuk mencerna makanan. Jadi kalau dia tidak dapat berfungsi mencerna makanan dengan baik, kemudian dia tak dapat nak mengeluarkan bahan bak toksik yang ada dalam usus tu tadi, kemudian tak dapat pula menyerap nutrien yang ada dalam makanan. Jadi impaknya nanti dia akan terlihat di luar lah. So maksudnya nanti kita akan lihat kulit yang kusam kan, kalau toksik banyak mungkinlah ada jerawat. Kalau jerawat tu pun mungkin dikeluarkan secara paksa. Secara naturalnya dia ada 4 jalan usus keluar kan.
So dia dikeluarkan melalui kulit dan juga mungkinlah kita perut buncit sebab usus kita ni tidak berfungsi dengan baik. So dia akan memberi refleksi kepada fizikal kita secara keseluruhan. Jadi kalau kita nak kekal, maksudnya umur kita tadi tu, fizikal kita tadi tu adalah sama baya dia dengan umur biologi usus kita tu. So di sini kepentingan usus kita ni nak menentukan tahap fizikal seseorang. Jadi kalau kita nak awet muda ni sebenarnya fokusnya kepada usus tu tadilah. Okey, seterusnya yang ketujuh, ianya dihuni oleh trilion bakteria. Trilion ni selepas bilion lah. So sangat banyak bakteria yang ada dalam usus kita ni. Di mana ada 3 kategori bakteria ni, iaitu baik, jahat dan juga neutral. So kalau baik ni yang kita difahamkan, dia perlu ada 85, sekurang-kurangnya 85% bakteria baik dalam usus kita untuk menentukan tahap kesihatan usus kita tu. Jadi nanti kita akan kupas lebih lanjut lah di slide-slide yang berikutnya. Kemudian bakteria jahat ni biasanya kita perolehi daripada luar lah. Seperti contoh di toilet kalau toilet yang tak bersih, kita berada dalam toilet tu, kan kita ada bakteria yang mungkin kita tak nampak. Bakteria ni sangat-sangat halus dia punya molekul dia kan. So bakteria jahat yang ada di situ mungkin probability yang boleh dimasukkan dalam badan tu sangat tinggi lah. Ataupun kebersihan diri. Kan kalau badan kita tak bersih, contohlah kuku panjang. So bila kuku panjang ni sebenarnya kuman pun ada dalam kuku kita tu, dan bila kita makan, dia boleh bawa masuk bakteria baik tu ke dalam badan kita lah. Ataupun kalau kita makan di luar, kan kita tahu gerai tu bersih ke tidak, food poisoning. So itu adalah contoh bakteria jahat lah yang dia bawa masuk ke dalam badan kita. So kategori yang ketiga ni adalah bakteria neutral. So bakteria neutral ni sebenarnya dia melihat kepada siapa yang menang antara baik dan jahat ni. So kalau populasi baik, bakteria baik ni lagi tinggi, so dia akan join lah bakteria baik ni tadi. So kalau jahat tu yang lagi banyak, so dia akan bersama-sama dengan bakteria jahat ni. Jadi kita kena pastikan usus kita ni, bakteria baik kita ni sekurang-kurangnya ada dalam perut sebanyak 85% lah dari trilion bakteria tadi tu. Okey, seterusnya saya teruskan dengan next slide. Ini adalah gambar rajah. Kolon ni kalau bahasa Melayunya adalah usus besar lah. Gambar rajah healthy colon, colon yang sihat dan juga colon yang tidak sihat. So kalau kita lihat di sebelah tajuk dia gambar rajah usus tak sihat dan sistem imun, so sihat dan tak sihat, kita tak nampak. Di mana penuaan manusia bermula dari saluran usus. Tadi kita dah explain macam mana manusia tu boleh menjadi tua sebelum waktunya disebabkan oleh saluran usus itu tadi. So gambar rajah yang kalau di sebelah kiri tu, kalau kita lihat usus yang sangat cantik. So ini dah usus yang saya rasa semua orang nak. Kalau kita lihat ni, bila sekejap saya tukar pada pointer sekejap. Okey, bila makanan masuk ke dalam badan melalui mulut tu tadi so dia akan melalui saluran esophagus tu, kemudian dia akan pergi kepada perut, kemudian dia akan pergi kepada usus kecil. Usus kecil ni berada di tengah ni lah, yang dia akan, ini adalah peringkat pertama untuk dia mencerna makanan dan juga menyerap nutrien. Selepas dia mencerna makanan tu, next stage dia akan pergi ke usus besar ni tadi. So usus besar ni tadi, kalau ascending colon ni maksudnya dia kolon akan usus yang menaik lah, kan? Dia akan naik daripada kolon ni. So pada peringkat ni sebenarnya makanan tu dalam bentuk cecair lagi. So dia masih lagi dalam peringkat usus besar ni peringkat akhir pencernaan dan juga penyerapan nutrisi. So di peringkat ascending colon ni dia masih lagi ada makanan yang kita peroleh itu kan ada enzim ileum semua tadi kan, ataupun air semua tu kan, ada masih berbentuk cairan. So bila dia naik ke atas ni, ada pergi ke transverse colon. Transverse colon ni maksudnya colon yang melintang lah. So di peringkat ni sebenarnya
makanan kita tadi tu, dia makin lama makin diserap air. Colon ni akan menyerap air. Makanan kita ni tadi, kemudian dia akan serap dia akan terus menjadi kering. So seterusnya sebab ini dia sebenarnya di peringkat ni dia akan membuang sisa makanan yang tak perlu oleh badan lah. Kemudian selepas tu dia akan pergi kepada descending colon. Descending colon ni maksudnya usus yang menurun. Di sini dia akan proses, maksudnya dia dah menjadi solid lah sehingga ke segmen colon ni, sehingga akhirnya ke rectum. Rectum ni dalam bahasa Melayu ni adalah dubur lah. So kalau colon yang sihat macam ni, kan tak ada benjolan, tak ada sempit. So usus, bahan buangan yang akan keluar tu ataupun najis tu tadi, dia akan menjadi cantik lah. Dia akan keluar dengan, maksudnya tak akan berlaku sembelit semualah. Okey, yang sebelah sini adalah sebelahnya adalah unhealthy colon. So kita boleh nampak kan perbezaan antara healthy dengan unhealthy. Daripada fizikal pun kita nampak tak cantik rupa dia kan. Ada yang benjolan di sana sini. Ni hasil daripada colon ni usus yang tak sihat lah. So kita boleh nampak bengkak-bengkak ataupun kalau kita nampak di transverse colon kan nampak sempit ruangan ni. So maksudnya bagaimana kita punya sisa buangan tadi ataupun makanan yang telah nak diproses menjadi sisa buangan tu tadi nak melalui ruang ni sempit. So bila sempit, inilah maksudnya najis tu suka nak keluar. So bila dia suka nak keluar, akan terhasillah toksik-toksik yang terkumpul dalam kita punya saluran usus besar tu tadi. So bila dia turun ke bawah ni, kita lihat ni pun ruangan ni contoh segmen punya colon ni sebelum dia pergi ke rectum tu kan sempit juga kan. Di sini sebenarnya susah untuk kita individu yang ada colon ni tadi untuk mengeluarkan najis. So di sini rectum ni kalau saudara-saudari pernah dengar, biasa kita dengar kan ada kanser colon, ada kanser rectum. So sebenarnya dia adalah dua benda yang berbeza. So rectum ni adalah di peringkat dubur lah. So orang yang ada masalah sembelit, masalah buasir, biasanya mereka yang ada kanser rectum ni tadi dan juga kanser colon. Okey, saya pergi kepada next punya gambar rajah iaitu sistem imun. Kat sini pun dah lama saya cuba cepat. Sistem imun ni kita lihat gambar rajah di sini di mana tadi kan 70%-nya adalah berada di saluran gastrousus. Ini maksudnya daripada mulut ni tadi dicerna, dimasukkan ke dalam usus kecil sehingga usus besar dan dikeluarkan melalui rectum. 70% ni tadi adalah berada di saluran ni tadi. So ini sistem imun ni maksudnya sistem pertahanan badan. Di mana pertahanan badan ni tadi dia melawan virus jangkitan yang masuk dalam badan, defense system badan lah ni. Jadi peringkat poin yang pertama ni tadi adalah tonsil dan adenoid. So di sinilah dia menapis jangkitan kuman virus daripada luar daripada masuk ke dalam badan. So macam contoh sumsum tulang ni, limpa. Nodus limpa ni adalah organ imun. Jadi usus pun organ imun kan. So yang tiga ni tu pun organ imun. Dia sebenarnya menghasilkan antibody dia untuk dia melawan patogen yang ada dalam badan lah. Okey, saya tak cerita lanjut lah tentang ni. So, kita teruskan kepada next slide. So kita dah tahu dah bagaimana keperluan menjaga usus tu sangatlah penting. Kita tak nak toksik yang terkumpul dalam badan. So bagaimana kita nak menjaga gastro usus kita ni agar kekal sihat. So ini adalah keperluan asas nak mendapatkan gastro usus yang sihat. So dia ada 5 basic need kita. Yang pertamanya adalah air. So air ni kita pun dah ambil maklum tanpa air ni badan kita memang sangat lemah lah kan. So apa fungsi air ni? Dia menyalur oksigen kan, dia punya formula dia pun H2O hidrogen oksigen. So pentingnya air ni untuk menyalur oksigen ke dalam badan kita lah. Kemudian yang seterusnya dia dapat mencegah hidrasi. Hidrasi ni ialah waktu sekarang ni panas yang pada saya tahap tinggi jugalah kan. So kita memerlukan air yang mencukupi untuk mengelakkan hydration. Seterusnya untuk mengelakkan sembelit,
tadi tu kan, untuk memudahkan najis itu bergerak, kemudian untuk mengelakkan juga organ kita rosak. Walau bagaimanapun air ni kita ambil sekadar mencukupi je. Sebab bila air diambil dalam keadaan berlebihan, ianya boleh memudaratkan kesihatan. So mungkin saudara-saudari tuan-tuan puan pernah baca dalam akhbar ke berita ke mereka yang terlebih minum air ni, dia ingatkan minum air tu bagus, tapi bila berlebihan sebenarnya ia memudaratkan kesihatan tu sendirilah. Okey, keduanya adalah nutrisi dan enzim. So nutrisi ni adalah bahan penting untuk perkembangan dan kebesaran badan kita, di mana kalau tak ada nutrisi ni, badan kita tak ada tenaga dan tahap kesihatan kita boleh menurun. Contoh kalau population yang kurang nutrisi ni biasanya kita kaitkan dengan negara di belah Afrika sana kan. Kita melihat anak-anak yang kecil tu bila kurang nutrisi tu, kita panggil dia sebagai malnutrisi lah. Kita boleh nampak keadaan perut dia yang membengkak, rangka badan dia kan, so memang sangat sedih lah. Jadi memang kita perlukan nutrisi dalam badan kita ni. Okay, next punya basic need kita adalah probiotik dan prebiotik. Probiotik ni tadilah yang kita cerita tentang bakteria baik. Tadi kan kita inform at least kena ada 85% bakteria baik dalam badan kita bagi menentukan usus kita sihat. Sebab dalam usus kita tu ada trilion. So maksudnya memang benda ni memang kita kena ambil berat lah tentang bakteria baik yang ada dalam badan kita. Dan juga prebiotik. Prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik. So bila ada prebiotik ni dapat membiak dengan baik dalam badan kita ni. So apa tugas probiotik dan prebiotik ni? Dia membentuk perlindungan dan juga dia mencegah virus bakteria yang jahat masuk ke dalam badan kita lah. Dan seterusnya, prebiotik ni tadi kan di dalam defense system kan. So dia mengatur tindak balas imun terhadap jangkitan yang ada, yang masuk lah. So seterusnya, keperluan asas yang kita perlu ada adalah fiber. Fiber ni apa dia punya fungsi dia adalah untuk mengatasi masalah sembelit, mengeluarkan toksik yang terkumpul lama. Jadi kalau kita ni yang dah berumur hampir setengah abad ni macam saya lah, kan, yang dah berpuluh tahun ada kat dunia ni kan, dah macam-macam yang kita makan. Dan mungkin toksik tu pun ada yang masih terkumpul lagi dalam usus kita. Jadi memang kita perlukan fiber ni, yang kita perlu sangat lah. Sebab fiber ni dia membantu melancarkan pergerakan peristalisis yang ni nanti kita explain lah pada slide berikutnya. Dan juga kesihatan usus. So kita perlukan fiber dalam badan kita. Okay, seterusnya adalah protein. So, protein yang diperlukan dalam badan ni, dia berfungsi untuk memperbaharui dan memperbaiki sel-sel tisu dan badan. Jadi pentingnya protein ni adalah untuk dia menghasilkan antibody, kan? Antibody dan juga antioksidan. So memang kita perlukan sangat protein ini untuk kita menyokong sistem imun badan kita lah. Okey, saya bagi kepada next slide. Okey, kita dah tahu dah apa keperluan basic yang diperlukan untuk tubuh badan kita. Bagaimana kita nak mula? Mungkin kita bagi orang yang di luar sana itu mungkin masih mencari makanan-makanan yang bersesuaian kan, ataupun makanan kesihatan yang di luar sana untuk mencukupkan keperluan badan kita. Tapi di Shuanghu ni sebenarnya dia telah menyediakan produk-produk yang dah mencukupi untuk badan. So yang pertamanya adalah lactoberry. Tadi kita sebut keperluan probiotik dalam badan kita tu kan. So nanti kita akan explain dengan lanjut apa fungsi setiap produk ni lah. So lactoberry ni adalah sejenis probiotik dan sebenarnya dalam tu dah siap ada prebiotik. So kita tak perlu susah hati lah sebab dia disediakan sekali dalam tu. Okay, kalau ikut lactoberry ni dia ada 30 sachet dalamnya. Kemudian untuk harga ahli berjumlah RM70 saja. Kalau dibandingkan dengan luar tu lagi mahal. Nanti kita ceritakan apa kekuatan lactoberry ni, bagusnya lactoberry ni. Kemudian harga retail ataupun harga non-member sebanyak RM84, PV dia RM56. Okay, seterusnya adalah Jiahu Fiber. Jiahu Fiber ni dia adalah
serat dan juga prebiotik juga. Tadi dalam laktoberi ada prebiotik, dalam fiber juga ada prebiotik. Betul kita ada produk yang memasukkan sekali prebiotik dalam produk Syongholing. So dia punya harga dia, dia dalam bentuk serbuk. Lakto tadi pun dalam bentuk serbuk. Ada 20 dan satu kotak. Harga dia RM90. Untuk harga ahli, untuk harga non-member RM104, PV dia sebanyak 72. Manakala soya protein ni yang seterusnya adalah Jiaho soya protein. Dia ada 30 sachet dalamnya, harganya RM65. Kalau bukan ahli harganya RM76. PV dia sebanyak 50 lah. Dan seterusnya ini adalah makanan pelengkap kita, Jungian Pollen. Ada 30 sachet di dalamnya, harga ahli RM125, harga non-ahli, non-member RM147, PV-nya adalah RM93. Dan last sekali adalah Lucun Tea Mix. Ini ialah kita perlu mencukupkan keperluan air dalam badan. Tapi kadang-kadang mungkinlah kita rasa macam tak mampu nak habiskan air kan. Jadi apa kata kita minum teh Lucun ni. Sebab dia teh ni ada berserta linzi juga di dalamnya lah. So berapa konten dia? Dia ada 30 sachet dalamnya. Harga ahli dia RM50 saja. So bagusnya teh Lucun ni dia boleh digunakan berulang kali. So dia macam worth it lah. Berbaloi membeli. Sebab dia boleh beli dalam jangka masa yang dalam jangka masa yang lama. Dia boleh kalau saya buat yang teh Lucun ni, dia boleh direbus, disimpankan dalam peti air. So bila yang kita rebus tu dah habis air yang kita rebus tu kan, so kita boleh lagi rebus teh tu sampailah dia tak ada colour. So sebenarnya jimat. Dia boleh digunakan dalam jangka masa yang lama dan dia punya benefit dia pun sangat bagus untuk badan kita. Dia boleh menyejukkan badan lah. So dia punya harga ahli RM50. Kalau non-ahli ni retail price RM56. PV-nya adalah RM38. Okay, next slide. Okay, kita teruskan kepada lactoberry. Apakah keistimewaan lactoberry ni yang memberi ataupun yang menyumbangkan probiotik kepada badan kita? Sebelum kita nak mencari makanan kesihatan, sebab di luar sana banyak yang menjual makanan-makanan kesihatan yang banyak di market, di pasaran, platform online kan, platform offline. Jadi apa kriteria yang sangat penting kita nak pastikan apa yang kita beli itu adalah yang terbaik. So yang pertama tu kita kena pastikan makanan kesihatan yang kita nak consume ni adalah selamat. Selamat ni maksudnya dia boleh digunakan di semua peringkat usia. Maksudnya daripada bayi sehinggalah ke warga emas, sehinggalah ke tua, sehingga akhir hayat kita. Dan juga ia selamat untuk digunakan dalam jangka masa panjang. Maksudnya kita nak makan ni bukanlah sehari dua. So bila kita makan tu pun bukanlah sebenarnya lepas kita makan tu dia akan memberi kesan yang tidak elok, tak. So kita nak pastikan bila kita makan ni dia boleh digunakan ataupun dia selamat dalam jangka masa yang panjang lah. Okey, yang keduanya bakteria ataupun probiotik yang ada di luar sana tu dia ada banyak jenis. Kalau tuan-puan pernah dengar kombucha tea, itu sejenis probiotik juga, tapi dalam bentuk air lah. So kalau dalam bentuk pepejal pula probiotik, kalau pernah dengar kimchi produk daripada Korea tu, ataupun kalau Melayu punya probiotik dalam bentuk pepejal ni macam tapai kan, itu adalah sumber probiotik. So yang seterusnya kalau kita ada di luar sana tu dalam bentuk serbuk. So probiotik lactoberry ni adalah dalam bentuk serbuk. Dan yang paling penting ianya hidup. Apa ke maksud hidup ni? Okay. So bila kita nak masukkan bakteria baik dalam badan kita ni, sebenarnya kita nak pastikan bakteria ni baik sehingga ke dalam usus kita. Maksudnya dia tidak mati di pertengahan jalan. Maksudnya sebab ada
probiotik yang di luar sana tu tak sampai lagi ke perut, dia dah mati. Maksudnya bila dah mati tu no point lah kita makan, no point lah kita minum. Sebab bila dah mati tu dia tak ada kesan lah. Dia tak memberi implikasi kesihatan kepada usus kita lah. Jadi lactoberry yang ada di Shanghu ni adalah dia telah dipastikan hidup sehingga ke usus. Kenapa dia hidup? Dia tahan asid gastrik dan juga dia tahan asid empedu. Kedua-dua asid ni sebenarnya dia membantu untuk, dia menembuskan asid untuk dia mencernakan makanan yang ada dalam perut kita lah. Sebila kita cerna makanan tu, jadi dia akan menjadi molekul lebih kecil dan mudah nutrien yang diserap ke dalam badan. So lactoberry ni jangan risau, adalah yang terbaik dan juga dia hidup ke dalam dia hidup dalam usus kita. Dan juga lactoberry Shanghu ni tahan simpan lama sehingga 2 tahun. So kalau katalah air tadi kombucha ataupun kimchi kan, dia kena simpan dalam peti ais so dia punya tahan bentuk ketahanan tu pun dia tak tahan lama lah. Berbeza dengan lactoberry. Okey, seterusnya probiotik lactoberry ni dia boleh membiak. Ini yang paling bagus lah. 60 bilion dalam sekotak lactoberry. Kita ada 30 sachet ni tadi. Satu sachet ada 2 bilion. Maksudnya 2 bilion kali 30 sachet ni tadi dia ada 60 bilion dalam sekotak lactoberry. Yang bagusnya sebab tadi kan bakteria tu kan hidup. So bila dia sampai ke usus kita tu, dia boleh membiak sampai sehingga 20 kali ganda. Bagus ke tidak ni lactoberry ni? Sebab bila kalau yang kita makan yang dah mati di pertengahan jalan tu, so memang sia-sia lah yang kita makan tu. So dengan harga dia RM70 tu memang sangat berbaloi lah kita makan lactoberry ni lah. So dia mesra pengguna, mudah dimakan dan dibawa, rasa dia pun sedap. So kalau katalah kita nak travel, so bila travel ni dia punya, kita biasa makan kat luar, so kita tak tahu tahap kebersihan kedai, kemungkinan berlaku food poisoning, ceret-beret ke, muntah ke. Jadi kena ada lactoberry ni dalam kita punya travel bag tu. Nak pastikan kalau kata ada simptom-simptom tu, terus makan. Maksud dia mudah dibawa, tak susah pun. Cuma koyak dan masukkan dalam mulut. Dan kalau kata kita nak buat dalam bentuk air, campur dengan air tapi air sejuk lah, dan rasa dia sangat sedap. Seterusnya menggunakan teknologi penyalutan berbilang lapisan di mana menyamai suhu badan manusia yang tercanggih. Yang ni faktor yang sangat saya suka ni sebab lactoberry ni dia tahan sehingga 40 suhu darjah Celsius. Maksudnya tahan kalau suhu badan kita yang normal ni dalam 36 37, tapi kalau dah 37.5 tak silap saya kita dah mula mengalami demam. 38, 39 tu sebenarnya demam dah tinggi. 40 tu demam yang saya rasa paling tinggi lah, yang kalau kita tak kontrol boleh jadi sawan lah. Tapi lactoberry ni masuk ke dalam badan, dia boleh lagi. Dia tak ada masalah, dia hidup. So dia memang sangat canggih lah, sangat bagus lah. Dan juga dia mengandungi 3 jenis berry. Berry tu dia ada sebut raspberry, cranberry dan juga sebut berry biru. So apa kebaikan berry ini? Kalau cranberry ni tadi, dia sangat baik untuk mencegah ancaman E. coli. Maksudnya E. coli ni adalah jangkitan ataupun E. coli ni sejenis virus. So bila dia masuk dalam badan tu, dia akan menjangkit salur pudi kecil kita lah. Sangat bahaya kan. So kalau serbuk raspberry ni tadi, dia membantu mengatasi masalah sembelit. So orang yang sembelit sangat digalakkan, dianjurkan ataupun wajib lah untuk makan lactoberry ni, di mana dia berfungsi untuk melembutkan najis. Dan seterusnya dia ada serbuk beri biru. Serbuk beri biru ni dia membantu menghapuskan radikal bebas. Radikal bebas ni mana kita dapat? Saudara-saudari, sebenarnya radikal bebas ni di persekitaran kita lah. Contoh radiation, kan, air pollution, asap kereta yang kita tak boleh nak kawal. So bila masuk ke dalam badan kita ni sebenarnya sangat memberi impak yang tidak baik lah. So bagus lactoberry ni dia ada serbuk beri biru ni, dan juga ianya adalah serbuk beri biru ni dia sebagai salah satu anti penuaan. So kalau nak awet muda ni bolehlah makan lactoberry ni. So kita boleh sebenarnya makan sehari sekotak, tak ada masalah pun. Tak ada efek apa-apa. So dia juga mengandungi isomat sebagai prebiotik
Asam lemak ni adalah pemanis semula jadi, dia tak mengandungi gula. Jadi tadi kan dia ada prebiotik, prebiotik ni daripada asam lemak ni tadilah. Pemanis yang selamat dan juga pesakit diabetes pun boleh makan lactoberry ni. So jangan risau. Makanlah lactoberry. So siapa yang perlu menambah bilangan probiotik ni? Semua orang. Sebab tadi kan kita perlu at least 85% bakteria baik yang ada dalam badan kita. Kan bakteria baik tu ada trillion bakteria. So bayangkan banyak yang kita perlu ada dalam badan kita ni. So semua orang perlu ambil setiap hari. Semua orang. Daripada bayi dewasa, bayi sehingga dewasa yang ada masalah sembelit, cerit-berit. Okay, kanak-kanak yang memilih makan ni, maksudnya bukan kanak-kanak sajalah. Siapa saja yang picky eater. So, tadi kan bila usus tadi kita tu bermasalah, maksudnya dan dia sebenarnya melibatkan emosi kan. Sebab dia bermasalah tak sihat, dia tak ada rasa yang nak makan tu, dia tak ada selera. So bila macam tu, bila tak ada selera nak makan, dia tak makan. So nutrisi tu tak ada. So kita kena pastikan orang-orang yang tak ada selera makan ni, pastikan dia mengambil lactoberry ni. Okay, seterusnya, masalah mulut berbau. Mulut berbau ni sebenarnya pun adalah akibat daripada usus kita yang tak sihat. So dia dikeluarkan melalui mulut lah. So memang perlu dia makan lactoberry ni. So gemar makan makanan berlemak dan berkalori tinggi, tetapi rendah serat. Maksudnya orang yang suka makan berlemak, tapi lemak yang tak baik lah. Lemak baik tu macam santan kan, itu tak ada masalah kan. Kemudian antibiotik dalam jangka masa panjang. Antibiotik ni kita tahu kan, dia bukan saja menghapuskan bakteria jahat, dia hapuskan sekali bakteria baik. Jadi memang kita perlu top up dengan lactoberry ni. Dan seterusnya adalah orang tua. Orang tua yang ada, maksudnya orang tua kita ni secara fitrahnya akan bertambah tua. So usus ni kan akan menjadi tua lah. So memang perlukan lactoberry ni. Okay, seterusnya saya pergi kepada next produk iaitu Jeho Fiber. Jeho Fiber ni pula adalah sejenis kandungan, dia adalah kandungan serat dan prebiotik. Okay. Jadi fiber yang biasa kita ada di luar, sumber yang ada daripada sayuran dan tumbuhan. Sayuran dan juga buah-buahan. Jadi di Xiaohu ni dia telah siapkan fiber tu sendiri. So seperti lactoberry, fiber ni juga sebenarnya top priority ataupun kriteria utama yang kita perlu pastikan mestilah ianya selamat untuk digunakan untuk semua peringkat usia dan dia boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Dan juga fiber Jeho ni dia mengandungi serat larut air dan tak larut air serta lingzi. Ni yang sangat istimewa lah Jeho Fiber ni yang saya tak dapat produk fiber di luar sana yang ada lingzi di dalam dia. Dan kita tahu bagusnya lingzi ni dia dapat membersihkan toksik yang ada dalam badan, terutamanya di hati lah. Kan bukan mudah so ini macam bonus kepada kita lah sebagai pengguna Xiaohu dapat produk sebegini. So ia diberkaya dengan maltodextrin yang sukar dihadam. Okey, bila kita lihat maltodextrin ni biasanya kita associate kan ataupun kita kaitkan dengan makanan yang tak sihat. So sebelum ni memang sedaya upaya kita nak cuba elak maltodextrin. Tetapi maltodextrin yang diguna dalam fiber ni adalah maltodextrin yang bermutu tinggi. Sebab maltodextrin sebenarnya ada pelbagai grade. So dia adalah jenis yang bermutu tinggi dan sangat selamat. So bagaimana kita nak tahu dia selamat? So kita tak boleh nak simply declare, kita boleh simply inform ia selamat tanpa ada pengiktirafan. So kalau kita lihat kat sini, dia mendapat pengakuan GRAS. Okay, GRAS ni maksudnya adalah generally recognized as safe. Maksudnya secara umumnya makan ni adalah selamat dari FDA. FDA ni sebenarnya adalah short form untuk Food Drug Administration, sebuah badan dari USA lah. So, produk Jeho Fiber ni telah mendapat pengakuan dari FDA ni sendiri. So jangan risau bila nampak ada maltodextrin yang ada dalam fiber ni. Selamat bukan mudah kita nak dapat GRAS ni daripada FDA ni. Dan juga keduanya, dia mendapat pengiktirafan kerajaan Jepun sebagai FOSHU. FOSHU ni sebenarnya adalah akronim untuk Food for Specified Health User ataupun dalam bahasa Melayunya bahan makanan untuk kegunaan
penjagaan kesihatan usus. Okey, kerajaan Jepun telah mengiktiraf fiber ni di mana bila dilabelkan dia sebagai foshu, ianya adalah makanan suplemen yang berkesan. Tadi selamat kan? Yang keduanya pengiktirafan kerajaan Jepun dia sebagai foshu, maksudnya dia berkesan untuk kesihatan badan kita. So jangan risau, ambillah fiber Jaho, fiber Shongho ni. Okey, seterusnya dia adalah mesra pengguna, mudah dimakan dan dibawa macam lactoberry, dia boleh dikoyakkan tapi yang ni dia perlu campur dengan air lah. Mengawal berat badan. So kalau fiber ni dia sebenarnya membantu untuk orang yang nak menurunkan berat badan dan juga orang yang nak menaikkan berat badan. So kalau katalah kenapa? Sebab bila kita makan fiber ni kita akan rasa kenyang. Jadi orang yang nak menurunkan berat badan ni dia perlu apa kita kata makan sebelum meal. Sebab bila kita makan sebelum meal, dia akan rasa kenyang, jadi kita akan consume makan yang sedikit lah selepas tu. Dan seterusnya untuk mereka yang nak menaikkan berat badan, makanlah fiber ni selepas ambil meal. Kan? Meal tu makanan berat lah, seperti sarapan ke, lunch ke ataupun dinner. So seterusnya, istimewanya Jaha fiber ni dia dapat menyihatkan usus. Serat tu tadi sebenarnya membantu membuang toksin yang lama dalam badan. Dan paling bagusnya dia menggalakkan peristalsis usus, pergerakan usus. Ini pun sebenarnya info yang baru saya dapat daripada Shonghu ni lah. Memang seronok lah. Maksudnya peristalsis ni, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, usus kita ni ataupun perut kita ni naturally-nya ataupun secara fitrahnya dia akan bergerak. Kenapa dia perlu bergerak? Sebab dia kena mencerna makanan dan seterusnya dia kena nak memastikan nutrien yang ada dalam makanan tu dapat diserap. So bila kita makan fiber ni, in a way sebenarnya kita membantu untuk usus kita ni bergerak. Kalau tuan saudari-saudari pernah biasa dengar, kalau kurang bergerak ni usus akan jadi malas kan. Jadi memang kita orang-orang yang kurang bergerak ni memang sangat memerlukan Jaho fiber ni. So memang sangat bagus untuk menyihatkan usus dan juga dia menurunkan lemak dalam darah dan kolesterol dalam darah. Lemak dalam darah ni yang kita panggil sebagai triglycerida. Dalam darah sebenarnya memang ada lemak, memang diperlukan. Walau bagaimanapun kalau dia berlebihan, dia akan memberikan kesan yang tidak elok kepada badan kita lah. Dan juga menurunkan kolesterol dalam darah. Dia memperlahankan peningkatan gula darah. Maksudnya orang-orang diabetes sangat disyorkan untuk makan fiber ni. Dan seterusnya dia mengurangkan risiko mengidap kanser kolon. Kanser kolon ni seperti yang saya tunjukkan pada Rajah tadi tu kan. Kanser kolon tu kan usus besar. Kan kalau tidak dapat membuang dengan baik, probability untuk dapat kanser kolon tu sangat tinggi. So fiber ni dia membantu untuk membuang. Dia menggerakkan geliat-geliat dalam usus kita tu. Dan sebenarnya dia boleh membantu membuang toksin yang lama dalam kolon kita tadi tu. Sangat-sangat bagus fiber ni lah. Okey, siapa yang perlu makan Jaho fiber ni? Semua orang. Sebab tadi tu kan dia bantu untuk mengeluarkan toksin dalam badan, mengawal berat badan. So semua orang perlu, terutama yang ada sembelit yang suka nak membuang. Bahaya sembelit ni kalau tak membuang dalam jangka masa yang lama, memang akan membahayakan kesihatan kita lah. Kemudian diabetes tadi tu, tinggi kolesterol dan lemak darah yang tadi saya dah explain, dan juga yang ingin mengurangkan berat badan dan obesiti. Saya memang tengah consume fiber ni, tapi itulah sebab produk ni saya baru makan dalam sebulan 2, kadang-kadang lupa. Itulah makin dah berusia ni, inilah yang kita nak kena kawal lah. Supaya nanti kita kena cukupkan keperluan dalam badan kita ni lah. Okey, seterusnya keistimewaan Jaho soya protein. 950. Okey, protein yang ada dalam Shongho ni adalah dalam bentuk tumbuhan. Sebab kita sedia maklum sumber protein yang ada di luar sana ada dua bentuk. Satu dalam bentuk haiwan, kita boleh dari haiwan. Kedua adalah daripada tumbuhan. Tapi bila kita sebut protein dari haiwan ni, dia ada isu sedikit lah. Pertamanya dia sukar dihadam dan keduanya isu hormon. So contohlah kalau kita biasa, kita tahu kan ayam-ayam di luar sana tu kalau bukan daripada yang natural punya, dia disuntik hormon.
So akibat memakan ayam suntik hormon tu dia tak hilang begitu saja. Dia akan pindah pula ke dalam badan kita tu. So akibat yang tidak elok tu kita akan dapat lah akibat memakan ayam yang ada suntikan hormon tu tadi. So bila kita makan jadi di Shuanghu ni dia memilih tumbuhan daripada soya untuk apa ni menyumbangkan protein dalam badan kita lah. So bagusnya soya protein ni dia adalah protein kacang soya yang terasing. Maksudnya puree telah diasingkan daripada kacang soya tersebut dan dia adalah sejenis protein tumbuhan terbaik yang mempunyai kadar penghadaman setinggi 95%. Kita tahu saudara-saudari kan, kalau kita bulatkan nombor 90% ni kepada angka yang paling hampir adalah 100% kan. So, kita boleh mengatakan almost 100% lah dia boleh menyerap dalam badan kita ni. Bagus. Protein soya kita ni lah yang disediakan oleh Shuanghu ni. Dia menurunkan kolesterol dalam badan kita dan juga dapat mencegah barah. Okay. Macam mana dia dapat mencegah barah ni? Kita tengok pada next point tu, dia kaya dengan isoflavones. Ya. Apakah dia isoflavones ni saudara-saudari? Ianya adalah sebatian seperti hormon dari tumbuh-tumbuhan. So apa fungsi dia? Dia dapat mengawal pertumbuhan sel tumor. Sel tumor ni nanti dia akan membentuk barang yang tadi lah. Dan disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. So bila hormon kita tidak seimbang, kemungkinan kita boleh mendapat sel tumor. Akhirnya akan berakhir dengan barah lah. So jangan risau untuk makan soya yang ada di bawah Shuanghu ni. Soya yang di luar tu kita tak tahu sebab bila kita sebut pasal soya ni kita banyak associatekan dengan GMO lah. GMO itu adalah genetic modified organism yang sebenarnya tumbuhan tu ataupun apa tu sayur-sayuran yang ada kat luar sana tu ianya dimodified apa kita sebut modified ni diubah suai diubah suai untuk mengeluarkan produksi yang tinggi ni especially kalau produk yang komersial lah biasanya soya ataupun jagung kan dan negara yang popular dengan GMO ni adalah negara USA lah. Okey, seterusnya apa yang ada dalam soya protein ni adalah lecithin iaitu sejenis kandungan penting dalam sel. Apa tugas dia? Dia membersih saluran darah dan menguraikan lemak yang tertimbun. Bagus soya ni. Sebab dalam darah pun ada lemak. So dia bantu menguraikan lemak tertimbun. Dia mengurangkan gumpulan darah dalam arteri. So dalam darah bila darah ni terkumpul ataupun bergumpan. Jadi darah ni tidak dapat dialihkan dalam baik dalam keseluruhan tubuh badan kita. So maksudnya nanti jantung kita tu akan susah akan susah dia perlahan mengepam darah tu tadi. So akibatnya bila gumpalan darah ni makin membesar, dia akhirnya akan membawa kepada stroke ataupun sakit jantung. So pentingnya soya ni nak menghalang sakit itu terjadilah. Jadi mengurangkan tekanan darah tinggi. Seterusnya lecithin yang ada tu mempergiatkan keaktifan sel cerebrum ataupun otak besar. So, otak besar kita ni terbahagi pada cerebellum. Kan? Jadi dia mempergiatkan keaktifan di mana ia dapat mengelak nyamuk pula. Mengelak nyanyuk. Okey, nyanyuk ni maksudnya bila kita makin berusia, nyanyuk probability untuk kita menjadi nyanyuk tu memang sangat tinggi. Mula-mula kita lupa. So peringkat dia paling worst tu dia akan menjadi nyanyuk lah. Okey, dia sangat sesuai dimakan oleh wanita hamil di mana ia bantu perkembangan minda bayi. Sangat bagus ni kalau orang pregnant. Syorkan dia makan soya protein ni. Khususnya dia ada enzim betik dan nenas. Kita tahu kan, biasanya kalau sembelit, orang kat luar sana minta kita makanlah betik dan nenas tu. Kan? Mudah untuk melawas. Sebenarnya dia dah dimasukkan elemen enzim betik dan nenas ni dalam soya protein. So, apa fungsinya? Dia dapat menguraikan protein molekul besar menjadi molekul kecil. So, bila dia jadi kecil tu, dia memudahkan penyerapan dan pencernaan protein dalam badan kita lah. Jadi, siapa yang perlu makan jiahu soya protein ni? Semua orang. Baik kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas, wanita yang menyusu bayi. Kena ni. Sebab dia bantu perkembangan minda bayi. Orang yang lepas pembedahan, yang baru lepas operate. Orang yang pengamal vegetarian kan dia tak makan haiwan ke semua mengalami pendarahan. Anemia ni adalah kekurangan hemoglobin dalam badan.
So bila kurang hemoglobin dalam badan ni, dia macam tak boleh nak produce darah lah. So yang perlukan protein ni. Okey, yang lain tu ahli sukan, tekanan darah tinggi, kencing manis dan juga penyakit usus dan juga gastrik lah. Okey, saya teruskan yang terakhirnya adalah Jungian pollen. Tadi kan kita dah bincangkan bagaimana toksik tu perlu dikeluarkan dari badan untuk memastikan usus kita dalam tahap yang terbaik. Tetapi kita juga perlukan nutrisi dalam badan kita. So bila kurang nutrisi tu, bila tak ada nutrisi, maksudnya tahap kesihatan kita akan menurun lah. So di bawah Shuanghu ni, dia dah sediakan dah Jungian pollen yang sebagai makanan pelengkap untuk badan kita. Jungian pollen ni dia ada nutrisi dan juga enzim yang diperlukan oleh badan. Dia adalah makanan yang paling sempurna. Lebih 200 jenis khasiat yang bersifat asli. Ni asli dan aktif yang mudah diserap oleh sel. Bagus ni, Jungian pollen ni. Kaya dengan protein. Kita tadi dah ada protein dalam soya. Tapi dalam Jungian pollen ni juga ada protein. Sebab kita memerlukan protein yang banyak dalam badan kita. Dia ada 1 kilogram badan sebenarnya memerlukan 1 gram protein. So memang perlu banyak lah. Dia kena ada dalam badan kita tu lah. Kebanyakannya wujud dalam bentuk asid amino bebas, mudah diserap dan mengurangkan beban badan. Okay, seterusnya mengandungi 16 jenis mineral, banyak. 16 jenis vitamin, lebih 94 jenis enzim dan koenzim, 21 jenis asid, 28 jenis asid nukleik, karbohidrat dan juga kandungan lain. Oleh sebab itulah kita panggil Jungian pollen ni sebagai makanan pelengkap. So nak tak nak kita memang kena makan Jungian pollen ni. Ni saudara-saudari. Kemudian kandungan debunga. Dia ada kandungan debunga ni adalah 10 kali ganda lebih tinggi dari madu ratu lebah. Ini sangat bagus ni fakta ni, puan-puan. Memang sangat bagus nak masuk Jungian pollen ni. Kemudian ini sangat baik untuk wanita dan lelaki. Maksudnya Jungian pollen ni bukan untuk wanita saja. Lelaki pun perlu. Untuk kecergasan, keseimbangan hormon. Tadi kan bila hormon tak seimbang, so dia sebenarnya boleh menumbuhkan sel tumor dalam badan kita kan, yang akhirnya akan end up dengan kanser. Jadi makanlah Jungian pollen ni sebab dia membantu keseimbangan hormon, kesihatan jantung, kesihatan kulit, kesihatan saraf. Penyakit saraf seperti Parkinson. Kalau tuan-tuan pernah dengar Guillain-Barré syndrome, itu penyakit sangat misteri lah. Tapi kalau kita dah faham tentang ilmu holistik ni, kita dah faham kenapa ia berlaku lah. Sistem penghadaman, dia mengkuatkan sistem penghadaman menjadi lebih baik, memberi tenaga, membantu lawan bakteria yang masuk, bakteria jahat lah, ini bukan bakteria baik. Bakteria baik jahat yang masuk ke dalam usus kita tu tadi, atau badan kita tadi. Dia juga dapat membantu pesakit anemia yang kurang darah merah tadi, kurang hemoglobin. Okay. Ciri-ciri Jungian pollen Shuanghu, ianya adalah debunga lebah 100% semula jadi. Dia natural lah. Dia tak ada bercampur dengan bahan-bahan lain, chemical ke apa ke. So jangan risau, dia adalah semula jadi, wangi. Dia punya bentuk tu dia ada dalam 2, iaitu 1 granula bentuk sebuk seperti dalam gambar ni lah. Ataupun kapsul. Kapsul ni ada gambar depan yang saya ada show tadi lah. Dia ada 2 jenis bentuk. Kemudian ianya halus, mudah dimakan. So kita koyakkan je sachet ni masuk ke dalam mulut. Berkualiti tinggi. Dia punya kualiti tu sangat tinggi dari Eropah. Lebih bermutu dari produk debunga yang lain. Dan juga dia kaya dengan pelbagai vitamin. B kompleks terutamanya. Jadi bila kita nak makan Jungian pollen ni, dia telah melengkapi nutrisi yang diperlukan dalam badan kita. Makanlah Jungian pollen ni. Okay. Siapa yang perlu makan pollen? Kalau ikutkan semua orang lah. Dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, wanita hamil dan juga warga emas. Okay, next ya.
sahabat, kita dah berakhir topik kita iaitu kesimpulan. Okay. Okey, kesimpulannya yang dapat saya simpulkan untuk perbincangan saya tadi, untuk sihat ni kita perlu buang toksik. Kalau tak buang toksik tu memang sukarlah untuk usus kita tu, macam mana toksik dah banyak dalam badan, memang sukarlah untuk kita ni sihat. Sebab toksik terkumpul dalam badan tu tadi. Keduanya, toksik perlu keluar melalui 4 jalan. 4 jalan keluar, iaitu usus besar. Usus besar ni adalah melalui najis tadi tu lah. Kulit kencing tu kencing, kulit tadi tu melalui peluh dan juga peparu. So kalau peparu ni tadi dia akan keluar melalui mulut ataupun ke hidung lah. So, contohnya macam kahak, ataupun kalau hidung kita tu melalui sesama tu tadi. So ini adalah 4 jalan keluar yang toksik tu boleh dikeluarkan. Okey. Seterusnya pastikan buang air besar 1 ataupun 2 kali sekurang-kurangnya setiap hari. Buang air kecil 4 hingga 6 kali dan juga kentut 14 kali. Dan ni kena berlaku setiap hari lah. So ini adalah ilmu yang saya tak jumpa di luar. Saya terima ilmu ni dalam Shangho ni saja. So alhamdulillah lah saya tahu ilmu ni. Memang kita tak tahulah kentut tu kena sampai 14 kali. Okay, kemudian kita kena sejahterakan saluran perut dan usus. Tadi kan saluran gastro usus tu daripada mulut sampai ke rektum, ke dubur kan. Make sure saluran kita tu memang dapat berfungsi dengan baik dan juga dalam keadaan sihat walafiat lah. So bila dia dalam keadaan yang baik, baru penyakit mudah dirawat. Jadi tiada jalan pintas untuk sihat. Sebab sakit ni kita dah bina berpuluh-puluh tahun ya. Macam saya dia hampir tahun ni nak masuk 49, hampir setengah abad dah. Saya telah mengumpul toksin daripada sejak saya bayi lagi sampailah ke usia sekarang ni. Jadi bila kita dah mengumpulkan toksin sekian lama, maksudnya kita juga telah membina penyakit sekian lama. Jadi nak merawat tu bukanlah mengambil masa yang sekejap. Dia mengambil masa lah. So janganlah kita expect makan produk ni sebulan 2 kita nak terus sihat. Itu sangat impossible lah dan juga tak fair lah pada Shangho kan, sebab sakit kita tu pun bukan sakit yang calang-calang Contohnya sakit severe macam kanser kan, kanser lah especially kan, sebab kita tahu kanser adalah sakit yang paling berat lah yang kita tahu setakat ni kan. Jadi bagusnya di Shangho ni semua produk yang ada dapat reverse kesihatan kita semula. Dapat membantu kita pergi ke tahap sihat. So jangan risau bila kita makan produk Shangho ni, sebenarnya ada cahaya tu di hujung terowong tu, memberi harapan kepada pesakit-pesakit yang mungkin dah hilang harapan kan. So jadi fokuslah kepada kita punya produk, konsisten guna produk kan. Moga kita berrezeki lah untuk kita makan produk Shangho ni lah. So seterusnya formula sihat yang disampaikan atau diajar oleh Shangho ni memang ilmu holistik yang disampaikan. Pertamanya memang kena buang toksik dan seperti kita dah cerita tadi, yang keduanya adalah cukupkan nutrisi. So kalau kita buang toksik je, nutrisi tak cukup pun tidak boleh jugalah. Kena cukupkan nutrisi. So untuk apa nutrisi? Adalah untuk agar badan kita bertenaga dan kerosakan dapat dibaik pulih. Okey, saya nak show sekejap je ini ada permintaan dari sekejap ya. Bilang saya untuk explain tentang Chinese body clock ni. Okey, mungkin saya boleh besarkan sekejap. Okey, boleh nampak Chinese body clock ni. Sebenarnya kita nak explain bagaimana dalam perubatan tradisional Cina dia memperkenalkan
Chinese body clock ni, di mana sebenarnya dia macam mana? Dia dibina atas dasar qi. Qi tu dalam bahasa Melayunya adalah energi lah ataupun tenaga. Saya kecil sikit, tak nampak. Sebentar ya. So yang ni sebenarnya pun baru bagi saya. Kalau tak betul explanation saya minta online saya. Puan Yuli untuk explain lah. Okay, okay, kalau kita lihat ni daripada atas sana tu, konsep Chinese body clock yang diperkenalkan oleh traditional Chinese medicine ni, dia sebenarnya dia menceritakan bagaimana setiap organ dalam badan kita ni dia berfungsi pada tahap maksimum mengikut waktu. So itu maksud dia sebenarnya. So kalau kita lihat ni, sebagai contoh, saya pergi ke jam 9. Kalau daripada pukul 9 sampai pukul 11 malam. Di sini sebenarnya sepatutnya biological badan kita ni akan mula merasa mengantuk. So sepatutnya waktu ni kita dah mula rasa nak tidur, dan pada waktu ni juga organ badan kita kita nak cakap triple burner ni, maksudnya dia dapat mencerna makanan dengan pada tahap yang tinggi lah. So seterusnya dia setiap organ ni dia akan berfungsi pada tahap optimum selama 2 jam. Ini dia punya kaedah lah. Kemudian daripada pukul 11 sampai pukul 1 gallbladder. Gallbladder ni adalah hempudu kita lah. Di mana hempudu kita ni pada tahap ni dia akan membina darah, sel-sel darah. So kalau kita tak tidur pada waktu ini, bagaimana organ tu nak berfungsi? Jadi pastikan kita tidur sebelum pukul 11 tu tadi. Ataupun paling bagus kalau pukul 10 kita tidur. So pada waktu ni organ ni akan bekerja pada tahap maksimum. So seterusnya dalam pukul 1 sampai pukul 3 pagi. Ini adalah peringkat yang sangat penting, crucial lah pada saya, crucial. Sebab ini adalah pada waktu hati kita akan memproses ataupun dia akan buat detoxification terhadap toksin yang ada dalam hati. Jadi ini kalau kita tak tidur lagi pada tahap ni, so bagaimana kita punya hati tu nak bekerja? So memang kita perlu menjaga kualiti tidur kita lah, tidur pada awal waktu. So pada pukul 3 sampai pukul 5, lung ni paru-paru lah. So bila kita di peringkat deep sleep, lung kita ni akan bekerja untuk detox pula. Paru-paru kita ni pun dia akan buat fungsi detox. So di sini kita memang make sure kita dah berada dalam keadaan deep sleep lah. So deep sleep tu tadi daripada pukul 1 pagi tu tadi, kita dah dalam keadaan deep sleep. Kalau kita tak tidur daripada pukul 3 sampai pukul 5 ni, maksudnya waktu ni lung kita tu bekerja dengan sebaiknya lah. Kemudian daripada pukul 5 pagi sampai 7 pagi, large intestine maksudnya usus besar lah. Pada waktu inilah sebenarnya paling bagus untuk kita mengeluarkan najis. Maksud kita nak membuang pada waktu ni, ini yang sebaiknya lah. So tapi kalau kita ni yang baru nak merawat usus kita, badan, mungkin perjalanan pengeluaran najis tu tadi mungkin tak boleh nak capai pada waktu ni, itu tak apa. Tapi kita jangan putus asa, kita teruskan saja agar nanti kita dapat mengeluarkan sisa najis kita tadi tu in between 5 AM to 7 AM tu lah. Seterusnya dan seterusnya. Dia punya keadaan tu sampailah dia berfungsi selama 24 jam. Itulah Chinese body clock yang diajarkan, yang saya pun baru tahu lah ilmu ni. So, pastikan kita tidur dalam keadaan, bukan tidur dalam keadaan. Tidur satu kena awal. Keduanya kena tidur yang berkualiti agar kita dapat deep sleep nanti. Itu saja dari saya. Yang last kali ni adalah gambar rajah probiotik. Saya tunjukkanlah apa akibat badan kita kalau kurang protein, kurang fiber, kurang nutrisi. Sudah boleh membahayakan kesihatan dan nyawa lah. Itu saja dari saya.
Jadi saya mohon maaf lah kalau apa yang saya sampaikan tadi banyak kekurangan, kelemahan. Jadi harapnya nanti dia akan datang lagi banyak ilmu yang kita dapat kongsi lah. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan semula kepada pengurusi Senior Vice Manager Puan Nuraini. Silakan.